Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Cerita yang Nina nak cerita kejap lagi hampir sama dengan video yang Nina pernah cerita sebelum ni, iaitu tentang Jennifer. Kalau yang belum lagi tengok, korang boleh pergi tengok selepas tengok video ni, okay? Kalau cerita Jennifer tu kan, dia diculik masa dia masih lagi kanak-kanak kan. Tapi yang ni kejadian dia hampir sama, cumanya mangsa dalam kejadian ni adalah seorang wanita dewasa dan cerita dia lagi ngeri lah. Dia telah diculik, disentuh, ditikam sehingga dia punya isi perut ni terburai guys. Dan tak tahulah macam mana dia boleh lagi hidup. So kalau korang nak tahu apa yang terjadi sebenarnya dekat dia, korang kena tengok video Nina sampai habis lah. And so without wasting any time, let's get started. Pada 18 Disember tahun 1994 dulu, seorang wanita bernama Alison Botha telah diculik berhampiran dengan rumah dia di Afrika Selatan. Masa tu dia baru je drive balik ke rumah dia dan tiba-tiba ada seorang lelaki yang telah mendekati dia. Lelaki tadi tu pegang sebilah pisau dan dia paksa Alison untuk masuk balik ke dalam kereta dia. Tapi dia suruh Alison duduk dekat seat yang lain sebabnya lelaki tadi tu nak take over kereta dia. Lelaki tadi tu pun drive kereta Alison dan dia telah pick up seorang lagi kawan dia, dan diorang ni sebenarnya ada rancangan yang sangatlah jahat. So sebelum Nina cerita kronologi kejadian, kita kenal dulu siapa Alison ni. Alison lahir pada 22 September 1967 di Port Elizabeth di Afrika Selatan. Masa dia umur 10 tahun, mak dan ayah dia telah bercerai, so Alison ni tinggal dengan mak dia dan juga abang dia. Kehidupan Alison ni normal macam orang lain juga, dia pergi ke sekolah dan tamatkan pengajian dia. Bila dia dah habis belajar, Alison ni nak travel dulu, nak enjoy sepuas-puasnya, dan kemudian barulah dia nak fikir tentang alam pekerjaan. So bila dia dah puas travel sana sini, dia pun balik ke rumah dan telah bekerja sebagai seorang insurance broker. So ini adalah pekerjaan pertama dia dan dia memang suka gila dengan kerja dia. Pada hari yang dia kena culik tu, Alison berusia 27 tahun dan dia baru je sampai dekat rumah dia selepas dihantar kawan dia. Pada waktu siang tu, Alison ni keluar dengan kawan-kawan dia, pergi lepak dekat pantai, mandi-mandi, piknik apa semua tu. Jadi masing-masing having a good time together. Selepas diorang dah puas lepak dekat pantai, jadi Alison ni pun telah mengajak kawan-kawan dia untuk lepak dekat rumah dia pula. So kawan-kawan dia pun on je lah kan, sebab diorang plan nak makan-makan pizza, lepas tu nak main game juga. Dah puas lepak dekat rumah Alison, kawan-kawan dia pun nak balik lah, dan Alison pun hantar kawan dia balik dengan menggunakan kereta dia. Selepas dia dah hantar kawan dia yang terakhir, dia pun terus drive balik ke rumah dia. Jadi bila dah sampai tu, Alison ni pun parking kereta dia dan sebelum nak keluar tu dia sempatlah grab bag laundry dia. Tapi kan sebelum dia sempat keluar, tiba-tiba ada seorang lelaki yang dia tak kenal buka pintu kereta dia. So lelaki tadi tu buka pintu yang sebelah driver lah, yang mana tempat si Alison ni duduk. Lelaki tadi tu pegang pisau dan dia cakap, "Pindah ataupun saya bunuh awak." Jadi dalam keadaan yang ketakutan ni, Alison pun ikutlah cakap lelaki tu dan dia pindah ke seat yang sebelah. Lelaki tu pun masuk ke dalam kereta dan drive kereta Alison dan dia sempat perkenalkan diri dia. Dia cakap nama dia Clinton dan dia tak berniat pun nak sakiti Alison. Dia cakap dia buat macam ni sebabnya dia nak pinjam kereta Alison selama sejam je. Tapi kan nama sebenar dia bukan Clinton, nama sebenar dia adalah Franz. Franz pun drive lah kereta Alison ni menuju ke satu kawasan dekat area Port Elizabeth juga untuk pick up seorang lagi kawan dia yang bernama Kruger. Lepas dah pick up kawan dia, diorang pun menuju ke sebuah kawasan yang terpencil yang terletak di kawasan luar bandar. Masa ni Alison dah boleh agak mesti ada sesuatu buruk yang akan terjadi dekat dia. Jadi masa diorang dalam kereta ni, Franz dengan Kruger ni sempatlah beritahu dekat Alison yang diorang ni akan berhubungan badan dengan Alison. Jadi diorang pun tanya dia sama ada dia akan melawan ataupun tak. Dalam keadaan terdesak dan takut untuk dibunuh, Alison pun jawab yang dia tak akan melawan. Dia akan ikut apa saja arahan dan kehendak diorang berdua. Kalau korang nak tahu, dua lelaki ni tadi juga telah dikenali sebagai Ripper Rapist di Afrika Selatan. Sebelum ni, diorang dah pernah serang beberapa orang perempuan dan sentuh mangsa-mangsa tadi, dan Alison ni adalah mangsa diorang yang paling latest. Walaupun diorang cakap dekat Alison yang diorang tak apa-apakan dia, tapi sebenarnya diorang ni dah ada niat untuk membunuh Alison. Selepas diorang dah sentuh dia, diorang memang dah berniat pun nak hapuskan dia. Awal tu diorang cuma cekik Alison je, tapi tak berjaya sebab Alison ni cuma pengsan. So dua lelaki ni rasa frust gila sebabnya Alison ni masih lagi bernyawa. Kalau diorang biarkan Alison ni hidup dan bebas, dah tentu-tentulah Alison ni akan buka mulut dan diorang berdua pasti kena tangkap. Jadi diorang pun telah plan untuk buat sesuatu yang lebih kejam yang mana confirm Alison ni tak akan hidup. Jadi Franz dengan Kruger telah tikam perut Alison sebanyak 30 kali non-stop diorang buat. Masa Alison tengah menahan kesakitan tu kan, diorang hiris pula dia punya leher ni sebanyak 16 kali dan berharap Alison ni takkan bernyawa lagi. Sebenarnya Alison ni masih lagi sedar dan dia dapat merasakan setiap tusukan yang tembus ke badan dia tau. Lepas diorang dah puas buat macam tu dekat Alison, diorang bangun dan berundur ke belakang. So ada yang seorang ni tanya, "Kau rasa dia dah mati ke?" Dan seorang lagi ni jawab,
takkan ada sesiapa pun yang bertahan dalam keadaan yang macam tu. Selepas yakin dan puas hatinya Allison ni takkan survive, diorang pun drive kereta Allison dan tinggalkan Allison dekat situ. Tapi diorang tak tahu sebenarnya Allison masih lagi bernafas tau. Dalam keadaan yang terparah macam tu, Allison nekat untuk tinggalkan clue tentang siapa yang buat dekat dia macam tu. So in case kalau dia mati, lepas tu ada orang terjumpa jasad dia, diorang boleh tahulah siapa yang buat dekat Allison. Jadi dia pun tulis dekat pasir tempat yang dia baring tu kan, nama dua lelaki tadi, dan dia tulis juga saya sayang ibu. Tapi tak lama lepas tu Allison ni rasa yang dia sebenarnya masih ada peluang untuk hidup. Lepas tu dari jauh ni dia nampak ada lampu jalan yang menerangi kawasan semak-semak. So dia fikir kalau dia berjalan ke arah sana, dia akan jumpa jalan raya dan pada masa tu mungkin akan ada orang nampak dia dan selamatkan dia. Jadi dalam keadaan yang bersusah payah, berlumurangan darah, sakit lagi, dia berusaha berjalan ke arah jalan raya tadi. Masa dia bangun ni lah, dia baru sedar yang badan dia penuh dengan luka-luka, dengan darah apa semua. Dan dia baru perasan juga ada sesuatu berlendir yang terkeluar daripada perut dia. Sesuatu yang berlendir dan basah, iaitu usus perut dia. Usus dia terjurai keluar guys. Bukan tu je, masa dia nak bangun tu kan, dia punya kepala tu macam terlentuk ke belakang sikit. Sebabnya kepala dia ni hampir terputus sebab kena potong dengan 2 ekor syaitan tadi tu guys. Jadi Allison ni terpaksa pegang kepala dia dan juga usus dia yang dah terkeluar tadi. Masa dia berjalan tu banyak kali jugalah dia terjatuh dan pandangan dia pun kabur-kabur. Tapi kan semangat juang dia untuk hidup tu sangatlah tinggi. Allison cuba bangun balik dan berjalan sampailah ke jalan raya. Dekat sana Allison terus rebah betul-betul atas lamp putih dekat tengah-tengah jalan tu. Jadi dia berharap masa dia terbaring dekat tengah jalan ni ada orang yang akan nampak dia. Walaupun masa tu gelap, cuma ada lampu jalan je. Yalah waktu tu kan waktu malam dan kemungkinan besar dia mungkin akan dilanggar, tapi dia cuba nasib. Akhirnya ada sebiji kereta yang lalu dekat situ yang telah dipandu oleh Tian dan dia ternampak Allison ni terbaring dekat tengah jalan tanpa ada sebarang pakaian. Tian ni pula adalah seorang veteriner, so dia adalah ilmu sikit macam mana nak selamatkan nyawa seseorang tu. Tian juga cuba masukkan thyroid Allison ke dalam badan dia balik. Lepas tu Tian telah menggunakan baju dia untuk tutup badan Allison yang terdedah tadi. Walaupun luka dekat leher Allison ni sangatlah teruk, tapi dia bernasib baiklah sebab urat-urat penting dia ni tak terputus kena potong. Lepas tu Tian telah call 911 untuk mendapatkan bantuan kecemasan. Allison pun telah dibawa ke hospital dengan menggunakan ambulans dan bila doktor jumpa je Allison, diorang memang terkejut gila. So ada seorang doktor yang bernama Alexander yang merawat Allison ni, dia cakap selama 16 tahun dia bekerja sebagai seorang doktor, inilah kes yang paling teruk dia pernah jumpa. Walaupun Allison nyawa-nyawa ikan, tapi dia berjaya survive dan berjaya diselamatkan dan dia masih lagi ingat dengan teliti rupa 2 orang lelaki tu. Akhirnya Franz dengan Kruger tadi telah berjaya ditangkap oleh polis dan diorang telah dituduh atas 8 kesalahan termasuk culik, rogol dan cubaan membunuh. Diorang berdua juga telah didapati bersalah dan telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup pada Ogos 1995. Tapi selepas 28 tahun berada dalam penjara, pada Julai 2023 iaitu lebih kurang 3 bulan yang lepas, diorang berdua telah mendapat kebebasan parole. Manakala Allison ni pula masih lagi trauma dengan kejadian yang pernah terjadi dekat dia. Dia rasa macam tak fair lah sebab 2 lelaki tu boleh bebas sedangkan dia terpaksa menghadapi trauma dia seumur hidup. Bukan senang sebenarnya seseorang tu nak bangkit daripada trauma, tapi Allison ni cuba jugalah untuk berhadapan dengan rasa takut dia. Sekarang ni Allison dah pun travel ke seluruh dunia dan dia juga telah menjadi pakar motivasi dan dia dah cerita kisah dia ni dah dekat 35 buah negara. Allison juga pernah menang 2 anugerah wanita yang berani pada tahun 1995. Kisah dia ni juga telah ditulis dalam sebuah buku dan telah dijadikan sebuah filem yang bertajuk Allison. Jadi Allison ni sebenarnya umur dia memang sangat panjang sebab dalam keadaan yang parah macam tu pun dia boleh lagi bangkit berjalan nak minta bantuan orang. Lagi satu, hukuman dekat 2 lelaki tadi tu pula dia rasa ringan sangat sebab 28 tahun je dekat dalam penjara, lepas tu dibebaskan pula sekarang ni. Walaupun diorang dibebaskan, diorang sebenarnya masih lagi di bawah syarat parole lah, tapi still juga dibebaskan. Padahal diorang tu dah cuba bunuh Allison tu separuh nyawa. Tahu-tahu je diorang bebas macam tu je. Serius, memang tak fair langsung kan undang-undang negara diorang ni. So sedikit pesanan Nina kepada wanita di luar sana, kalau korang ni suka drive pergi mana-mana seorang diri kan, make sure korang punya pintu tu sentiasa berkunci. Masuk je dalam kereta tu terus kunci pintu, okey? Sebab benda-benda macam ni lah yang menakutkan kita, betul tak? Benda-benda yang kita tak pernah expect apa yang nak jadi, tapi at least kita buat sesuatu untuk mengelakkan diri kita daripada situasi ni lah. InsyaAllah semoga Tuhan sentiasa melindungi kita semua. So itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni dan Nina harap korang suka. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification sekali, dan jangan lupa untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.